Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in muka surat 93 petok atas sekali. 93 petok atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Walau ra'afa qabla as-salati wa dama fa in raja inqita'ahu wal waqtu muttasi'un. Jawabnya intazarahu wa illa tuhaffaza kasalisi khilafan liman za'ama intizarahu wa in kharajal waqtu kama tu'akharu li ghasli thawbihi al-mutanajjisi wa in kharaja. Tengok terjemahan dia. Andai kata, walau dan jikalau, diterjemah dengan andai kata seseorang mulai mengeluarkan darah hidung. Hidung dia berdarah. Hidung berdarah ni sebelum solat, bukan dalam solat, sebelum solat. Dan terus menerus selalu keluar darahnya, wadama, dan berkekalan keluar darah. Maka jika, dia ada tafsir dia pula. Maka jika ay fafihi tafsilun in raja, jika dapat diharapkan pendarahan terhenti dalam keadaan waktu solat masih luas, hendaklah dinantikan. Kalau tidak, wa illa wa illa ay wa illam yurjam qita'ahu wal waqtu muttasi'un. Dan jika tidak harap berhenti darah, hendaklah disumbat hidungnya seperti sebagaimana orang biasa membalut penisnya, kasalisi, seperti orang biasa membalut penisnya. Penis ni kemaluan dia lah. Berbeza halnya dengan pendapat lain yang menyatakan supaya menanti habis pendarahan sekalipun waktu terlewat. Wa in kharajal waktu, sekalipun keluar waktu, habis waktu, bukan terlewat dah. Berbeza halnya dengan pendapat lain, khilafan liman za'ama, bagi mereka yang za'ama, sangka. Ini pandangan daif ni, ini sangkaan saja.
yang menyatakan supaya menanti habis pendarahan sekalipun waktu terlewat. Wa in kharajal waktu, sekalipun keluar waktu, habis waktu. Sebagaimana solat harus ditunda lantaran mencuci pakaiannya yang terkena najis, sekalipun hingga lewat waktu solat, lewat juga. Wa in kharaja, sekalipun keluar waktu, habis waktu bukan lewat dah, keluar waktu. Di terjemahan itu kena buat tandaan lain lah. Persoalan sekarang, seseorang berdarah hidung sebelum solat, dan berdarah hidung tu berkekalan, keluar wadama, dan berkekalan sebelum solat. Kalaulah berdarah hidung dalam solat, kalau darah tu tak kena di pakaian dia, darah hidung dalam solat, darah tu titik kena atas latar contohnya, tak kena pakaian, teruskan solat. Tapi kalaulah berdarah hidung ketika solat, kemudian darah tu kena pakaian dia, kena sedikit sahaja, tak banyak, maka teruskan solat. Adapun kalaulah dalam solat berdarah hidung kena pakaian tu banyak, maka berhentilah solat, sebab solat sudah batal. Yang kita bicara dah dahulu kan, darah sendiri tetapi keluar dari rongga, yang bicara dahulu. Sama ada darah hidung ataupun darah haid, hak di muka surat 91 tu, hak di surat 91, hak petok bawah sekali tu. Wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin, dan termasuk diampuni sedikit darah haid dan darah hidung. Tengok tu. Jadi kalaulah dalam solat berdarah hidung, darah tu kena pakaian sedikit dahulu, kembali pada uruf qiyam ramah, 2-3 titik kena baju sedikit, dimaafkan, teruskan solat. Tetapi dalam solat darah hidung habis pakaian ni, darah banyak, maka berhentilah solat, sebab solat sudah batal. Sebab bila banyak tidak dimaafkan. Dia darah sendiri, darah hidung ni, tetapi keluar daripada rongga. Dia berbeza dengan darah yang keluar di betih ke, di peha ke. Contoh sokmonya kok darah pacak lah, atau contoh sokmo darah pacak. Jadi darah pacak ni keluar daripada betih peha. Betih peha ni bukan rongga, maka darah banyak mana sekalipun, darah sendiri dimaafkan, teruskan solat. Walaupun tengok-tengok di betih pun darah tu meleleh, di pakaian pun kain pelekat darah tu berjeruk panggil tau, darah tu banyak, di betih meleleh, siapa kena sejadah, di kain pelekat pun penuh darah pacak tu. Banyak mana sekalipun, keji huduh tengok sekalipun, tetap dimaafkan, teruskan solat, solat tidak batal. Itu darah sendiri yang bukan keluar daripada rongga. Adapun berdarah hidung, darah sendiri tetapi keluar daripada rongga, maka dimaafkan jikalau sedikit. Banyak tak maaf. Berdarah hidung dalam solat kena pakaian 2-3 titik sedikit, teruskan solat, jangan berhenti. Tiba-tiba keluar banyak di baju, berhenti solat, sebab solat sudah batal kerana darah yang banyak yang keluar di hidung tadi tidak lagi dimaafkan. Hak ning ni berdarah hidung sebelum solat, kemudian berkekalan.
Maka keluar dua tafsilan. Yang pertama, jika dia mengharapkan darah tu berhenti dalam keadaan waktu masih lagi luah, maka hukumnya dia kena tunggu. Dia kena tunggu dahulu. Pandai ni, tunggu sampai ke darah tu berhenti. Sebab dia biasa dah, dia biasa dah keluar darah, tapi tak lama mana akan berhentilah nanti. Dia harap seumpama tu. Waktu pun masih lagi panjang, waktu masih lagi luas. Hukum dia wajib kena tunggu. Bukan segera solat, tunggu dahulu. Sampailah darah tu berhenti, barulah dia basuh-basuh, barulah dia solat. Itu kalau dia mengharap darah tu berhenti. Dan jikalau dia tidak mengharap darah tu berhenti, mana biasa kalau keluar darah gini kok lama lah. Dalam keadaan pula waktu pun sudah tidak luas, waktu sudah sempit. Contohnya, yang pertama, dia mengharapkan darah berhenti waktu masih lagi luas. Yang kedua, dia tidak mengharapkan, mungkinlah biasa lepas-lepas dah lambat nak berhenti darah ni. Waktu pula, waktu pun dah tak luas dah, tak lama nak habis waktu. Maka hukum dia wajib kena buat sebagaimana orang yang salisil baul. Mana apa ni? Orang salisil baul, dia basuh, dia pun ikat dia punya penis dia tu, dia panggil penis ni kemaluan lah. Hak ni macam mana pula nak buat? Ambil kapah lah. Ambil kapah, tutup hidung tu, basuh darah, kemudian disumbaklah dengan umpama kapah. Kemudian takut kapah tu jatuh, plaster hidung, biar kapah tu tak jatuh. Kemudian solat. Gitu dia. Tapi kalau darah hidung biasa tak akan lama, lepas-lepas dah waktu luah lagi, maka dia tak boleh nak solat. Dia kena tunggu darah tu berhenti. Pandai ni. Yang kedua, dia tidak mengharapkan darah tu berhenti sebab biasanya lambat boleh berhenti. Adapun tak tahulah cepat ke lambat darah tu berhenti. Tapi masalah sekarang ni, waktu pun tak lama dah nak habis. Waktu pun tak lama nak habis. Maka dia wajib kena solat segera. Tapi dia kena basuh darah tu, kemudian dia pun kena sumbak hidung dia dengan umpama kapah. Kemudian dia ikatlah kapah tu. Mana dah kita ada ikat, maknanya kita bubuh plaster lah supaya kapah tu tak jatuh. Maka darah pun tak keluar. Kemudian ambil semayang segera. Gitu je lah. Ada ni. Seperti dia kata, seperti orang besar tu, seperti pada kata kena basuh, kena tutup. Tapi wuduk dia ni banyak mana pun boleh pakai semayang. Orang besar satu wuduk, satu fardu je. Sebab orang besar cerita lain. Tahu tak besar? Salisil baul, orang yang dedas, kencing sentiasa keluar. Hak tu lain. Dah kata seperti orang besar ni, kena basuh, kena tutup dengan kapah, kena ikat supaya kapah tu tak jatuh, darah tu tak keluar. Itu maksud dia seperti orang dedas. Tapi kalau orang dedas sungguh, dia satu wuduk satu fardu. Sebab orang dedas ni keluar kencing. Keluar kencing di antara perkara yang membatalkan semayang wuduk. Keluar kencing di antara perkara yang membatalkan wuduk. Keluar darah ke hidung bukan membatalkan wudu. Tapi seperti orang dedah ni, dengan bahawa orang dedah basuh najis air kencing, ikat tutup molek supaya darah tu, supaya air kencing najis tu tidak merebau. Jadi berdarah hidung ni tutup molek, basuh tutup molek supaya darah tu tidak merebau, kena pakaian apa semua. Itu dia panggil seperti orang dedah. Tapi orang dedah sungguh, satu wuduk satu fardu. Orang ni tak ada masalah. Beza dia, air kencing sama najis, darah sama najis. Tapi air kencing dedah perkara yang membatalkan wuduk.
Darah keluar kat hidung bukan di antara perkara yang membatalkan wudu. Taklah sama macam orang dedah sungguh. Cuma kasalisi ni seperti orang dedah, dengan bahawa dia kena basuh-basuh tempat darah, dia kena tutup dengan umpama kapas dia pun ada ikat. Itu dia seperti orang dedah. Ini hak pandangan yang muktamad. Tapi ada satu pandangan, sekalipun waktu nak habis sekalipun dah ni hidung tu berkekalan keluar darah. Ini pandangan dhaif ni, seni za'ma sahaja. Pandangan dhaif, dia kena tunggu juga. Wa in kharajal waktu, sekalipun keluar waktu. Sekalipun keluar waktu. Ini pandangan yang dhaif seumpama ni. Tapi pandangan dhaif ni buat bandingan. Mana bandingan? Sebagaimana solat harus ditundakan, harus dilawatkan lantaran mencuci pakaiannya yang terkena najis, sekalipun hingga lewat waktu solat. Bukan hingga lewat waktu solat. Wa in kharaja, sekalipun keluar waktu solat. Dia berbeza dengan dia tidak ada pakaian, melainkan satu-satu pakaian saja yang ada, dan memang boleh basuh tu pakaian nanti. Tapi lambat sikit lah. Lambat sikit nak boleh basuh pakaian ni. Dia wajib kena lewatkan solat untuk basuh pakaian najis, sekalipun keluar waktu. Itu betul. Tapi hak pandangan dhaif tadi dia buat sama dengan masalah hak nak basuh pakaian najis dengan hak darah hidung. Walaha hak darah hidung ni, itu masalah hak tu boleh pada ni. Memanglah darah hidung tu najis, tapi hukum tak sama dengan basuh najis ni. Sebab berdarah hidung ni benda yang dia ada situ di bawah tu, benda yang kita tak boleh nak kawal tu. Adapun basuh najis ni memang kita boleh basuh, cuma kita kena tunggu air mari. Memang air akan datang, wajib kena tunggu. Kalau hanya ada sehelai pakaian, hanya ada sehelai pakaian, faham tak ni? Hanya ada sehelai pakaian najis, tak ada pakaian lain, dia ada harapan akan ada air untuk basuh najis, dia kena tunggu dulu. Jangan semayang lagi sampai ke dapat air boleh basuh baru solat. Tiba-tiba nak habis waktu dah baru sapa air, basuh habis waktu dah. Sekalipun kena basuh juga pakaian najis. Itu betul, walaupun habis waktu. Ada ni. Tetapi ni kalau dijangkakan dapat basuh pakaian. Tapi kalau pakaian satu helai sahaja najis dan tak tahu nak basuh macam mana, sebab air pun tak ada air lah nak basuh contohnya, itu tak boleh tunggu tu, sebab dia tak ada harapan nak basuh. Tak ada ni. Itu wajib solat segera. Nak solat macam mana? Pakaian tu najis, hanya ada sehelai sahaja. Nak sembahyang macam mana? Nak tunggu mari air nak basuh? Tak hidup tunggulah, air tak adanya, tak ada air-airnya. Air tunggu waktu, tunggu pun air tak ada, nak tunggu apa? Waktu wajib sembahyang segera. Main segera lah, tak kena tunggu. Main segera waktu tu sunat, tapi main segera lah. Nak sembahyang macam mana? Dia pakaian najis ni, selah je ada ni, tak ada orang lain. Maka wajib dia kena buka pakaian, dia sembahyang dalam keadaan telanjang. Itu hukum dia. Jangan pelik pula. Sekarang tak ada pakaian lain ni, ada sehelai sahaja najis. Air memang tak ada lah, tak sudut tunggulah. Tapi kalau air kemungkinan ada, dia wajib kena tunggu, nanti basuh baru semayang. Walaupun tunggu-tunggu air habis waktu, air akan mari, dia wajib kena tunggu juga, basuh baru semayang, walaupun habis waktu, walaupun jadi kotor. Tetapi kalau memang nak tunggu air bila? Nak tunggu air mari mana? Tak ada air-airnya, maka tak boleh tunggu. Dia kena semayang. Semayang macam mana? Kain satu helai, tak ada hal lain dah, najis.
maka wajib dia kena buang kain tu, dia kena solat dalam keadaan telanjang. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Tadi dia pakai kain, nak takbir dia loroh kain, dia sembahyang telanjang. Tengok dia orang waira ajaran sesat. Taklah sebelum solat pakai kain pelekat, nak solat loroh kain, buang kain, telanjang pula. Guna kamu. Itu mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, pakai semayang dengan kain yang najis. Itu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Sebab apa? Sebab tutup aurah sepakat ulama, najis, suci dan najis. Mazhab Maliki sunat je. Adapun mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i penting suci dan najis daripada tutup aurah. Ada ni. Sebab dia tutup aurah ni, dia tutup aurah memanglah syarat untuk sah solat. Tapi tutup aurah ni menjadi syarat sah solat. Dalam kitab kita ni di muka surat 100. Di muka surat 100. Di muka 99 wasalisuha satru rajulin wa amatin. Ada syarat yang ketiga menutupi aurah. Baca aurah panjang sampai di muka 100, petok yang 3 daripada atas dalam kurungan in qadara, jika kuasa. Muka 100 tu. Muka 100 petok yang 3 daripada atas dalam kurungan in qadara alaihi, jika kuasa ia tiap-tiap dari lelaki, perempuan merdeka dan puan hamba, atasnya atas tutup aurah. Jadi menutupi aurah ni menjadi syarat sah solat jika kuasa. Kalau tidak kuasa, sebab tak ada pakaian suci, yang ada hanya najis, buang pakaian najis, semayang telanjang, sah semayang tu, tak wajib diulangi kembali, dan sah jadi imam walaupun makmum tu ada kain sekalipun. Sebab syarat yang ketiga Musa 99 ni menutupi aurah, dia ada qaid pula, jika kuasa. Tak kuasa tak apalah. Adapun suci daripada najis, syarat sah semayang dalam kitab kita Musa apa ni, suci dan najis. Adakah suci dan najis jika kuasa? Tak ada qaid tu. Kuasa tak kuasa, nak sah solat kena suci dan najis. Kalau semayang serta najis juga, semayang tu wajib kena ulang semula. Suci dan najis, kuasa tak kuasa tak kira. Memang syarat sah solat suci dan najis. Tutup aurah syarat sah solat jika kuasa. Jangan situ. Lepas tu mazhab Syafi'i pilih suci dan najis daripada tutup aurah. Jadi kalau hanya ada selai pakaian yang najis, tidak ada pakaian lain, nak basuh memang tidak ada harapan air, maka dia kena solat segera, bukan tunggu air, dan dia wajib kena buang kain pelekat dia tu. Najis telanjang bulat lah dia semayang, sah semayang dia, tak wajib dia ulangi semayang dia, sah jadi imam walaupun makmum ikut belakang tu ada kain pelekat selah sekalipun, sebab dia dia suci. Ada jangan masuk TikTok lah ni. Masuk TikTok ni satu hal pulaknya. Sebelum semayang pakai kain pelekat, nak takbir je buang kain pelekat, semayang telanjang. Telanjang mazhab Syafi'i pula tak sama dengan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Kalau mazhab Hanafi telanjang satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri, sembahyang duduk, kaki huluk belunjuk ke kiblat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Kan berdiri kan kalau ada uzur, dia menggugurkan hukum diri, umpama sakit, itu uzur lah. Dia menggugurkan rukun berdiri, semayang duduk,
telanjang bukan satu keuzuran yang menggugurkan hukum diri di sisi mazhab Syafi'i. Di sisi mazhab Hanafi, kalau telanjang satu keuzuran yang menggugurkan hukum diri, boleh semai duduk. Semai duduk, lepas tu berlunjuk pula kaki ke kiblat. Rokok sujud isyarat dengan tubuh. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, telanjang tidak menggugurkan hukum diri. Wajib berdiri macam biasa, rokok macam biasa, sujud macam biasa. Orang ada pejam mata jangan tengok. Tengok haram, itu aurat.